adik ada masalah ke? Lepas tu dia tengok muka saya dan muka dia agak pucat, pucat lesi dan agak menggigil sedikit. Jadi saya tanya, apa berlaku dik? Adik ada masalah ke? Dia kata, bang, saya tak boleh solat. Saya tak boleh turun sujud. Tak tahu kenapa. Dia kata begitu. Dia tak tahu kenapa, tapi saya tak boleh turun sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam siri Diari Seorang Mu'allij, yang mana saya akan merakamkan detik-detik nostalgia kenangan saya sepanjang pengalaman saya selama lebih kurang 11 tahun dalam bidang perubatan Islam. Dan Alhamdulillah, dengan bantuan Allah SWT, kita telah membantu ramai pesakit-pesakit yang menghadapi masalah gangguan, sama ada gangguan jin, gangguan jiwa, masalah kesihatan yang fizikal dan sebagainya. Dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan saya berkongsi pengalaman saya ini sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan kehebatan diri, tetapi semata-mata untuk menunjukkan betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah SWT sebenarnya sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan juga saya ingin mengajar dan menunjukkan kepada tuan-tuan perempuan penonton bahawa sebenarnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah syifa. Al-Quran itu adalah syifa, dan sunnah baginda itu juga adalah syifa, yakni penawar bagi segala penyakit. Dan di setiap hujung video Diari Seorang Mu'allij, saya akan memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepada kita semua untuk sentiasa beramal dengan amalan sunnah yang sahih, amalan sunnah yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya amalan-amalan sunnah ini sebenarnya sangat bermanfaat. Walaupun hukumnya sunnat, tetapi fadilatnya sangat besar. Nampak kecil di mata kita, tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla, ia sesuatu yang sangat besar. Dan lebih-lebih lagi dalam konteks pelindungan diri, benteng diri daripada gangguan syaitan, gangguan jin dan sebagainya, ia sangat-sangat bermanfaat. Biiznillahi ta'ala. Pada kali ini, saya ingin berkongsi satu kisah lebih kurang 5 tahun lepas di sebuah tempat di Shah Alam, Selangor. Ketika saya sedang menunaikan solat Isyak berjemaah, dan ketika itu saya berada di saf yang kedua terakhir. Seingat saya, saf ketika itu ada dalam 6 ke 7 saf yang penuh, kemudian saya berada di saf yang ke-6, ya. Dan di sebelah saya ada seorang remaja. Kalau saya tak silap, budak tu umur dalam sekitar 14 ke 15 tahun, yang masih bersekolah lagi. Dan ketika saya solat, saya angkat takbir, Allahu Akbar, kita ikut imam macam biasa. Dan budak tu dia datang kemudian, ya, dah imam angkat takbir, baru dia masuk ke dalam saf, dan dia berdiri di sebelah kanan saya, ke kiri saya tak ingat. Kiri saya kot. Dia berdiri di sebelah kiri saya. Dan solat macam biasa, cuma ada sesuatu yang pelik berlaku ketika kami turun untuk sujud. Ya, dia berdiri qiyam bersama kami, membaca Fatihah bersama dengan imam, kemudian rukuk bersama. Kemudian bila nak sujud, ya, bila bangkit daripada rukuk, yakni i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian nak turun sujud, kami semua turun sujud, tetapi remaja ini dia tetap berdiri. Dia tak turun sujud. Jadi pada mulanya saya tak perasan. Kemudian bila saya perasan, bila kita duduk di antara dua sujud, bila saya bangkit dan saya perasan yang pelajar ataupun remaja tadi masih lagi berdiri. Kemudian saya masih lagi buat tak tahulah, kita cuma fokus dengan solat kita. Lepas tu kita sujud semula. Dan kemudian saya perasan remaja tu dia masih belum sujud. Kemudian kami bangkit semula, berdiri semula. Dan bila berdiri semula, saya perasan yang remaja tadi dia takbiratul ihram semula.
Allahu Akbar. Dia mengangkat semula takbiratul ihram. Ya, macam mana saya tahu? Sebab dia baca niat. Usalli fardhu isya arba'a rakaat, dia pun angkat takbir. Jadi saya tahu yang dia memulakan semula solatnya. Jadi saya rasa agak pelik. Di situ saya dah mula rasa pelik dan wallahi terus terang saya kata memang solat isyak saya malam tu memang agak terganggu sikit. Disebabkan oleh tingkah laku dia di sebelah saya ni. Kemudian pada rakaat kedua, saya ingatkan remaja tu akan follow macam biasalah. Tetapi apa yang berlaku? Kejadian yang sama berulang. The same thing, the exact thing happen again. Dalam rakaat yang kedua, sama juga. Bila berdiri bersama-sama, rukuk bersama-sama, tapi bila turun sujud, budak tu dia tercegat. Dia tak boleh sujud. Ataupun dia macam tak nak sujud. Okay, saya dah rasa pelik. Jadi saya pun bangun sekali lagi, imam pun bangun sekali lagi, kita pun daripada tahiyat awal bangun semula dan benda sama berlaku. Dia takbiratul ihram sekali lagi. Saya mula pelik. Sebab biasanya kalau orang was-was dalam solat ni, biasanya orang akan takbir dalam rakaat pertama. Betul tak? Dia akan angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dia mungkin was-was. Okey, dia mula sekali lagi Allahu Akbar. Tapi takbiratul ihram yang berkali-kali itu berlaku biasanya pada orang yang was-was tinggi ni ialah pada rakaat pertama. Bila dah masuk rakaat kedua, dia dah okey dah, dia dah follow imam. Tetapi kes ini agak ganjil. Dan begitulah berlaku sehinggalah kami memberi salam. Dah selesai semua. Imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah budak ni angkat takbir sekali lagi. Dan saya bila berwirid lepas solat, saya perhati budak ni. Bila habis kami salam dan dia solat bersendirian, dan barulah dia boleh menghabiskan solatnya. Jadi saya datang kepada pelajar tersebut ataupun remaja tersebut, saya pegang bahu dia dan saya tanya, adik ada masalah ke? Lepas tu dia tengok muka saya dan muka dia agak pucat lesi dan agak menggigil sedikit. Jadi saya tanya, apa berlaku dik? Adik ada masalah ke? Dia kata, bang, saya tak boleh solat. Saya tak boleh turun sujud. Tak tahu kenapa. Dia kata begitu. Dia tak tahu kenapa, tapi saya tak boleh turun sujud. Jadi saya rasa ada sesuatu yang pelik padanya. Dan saya pun ajak dia ke pejabat. Pejabat saya masa tu di seberang masjid saja, seberang jalan pejabat kami. Jadi saya ajak pelajar tu sebab kebetulan pejabat masih buka masa tu. Jadi saya bawa dia ke pejabat dan saya ruqyah. Saya ruqyah dia. Apa yang saya baca, bila melihatkan keadaan begitu, apa yang kita boleh baca, sudah tentu semestinya yang pertama sekali ialah kita membaca suratul Fatihah. Sebab Al-Fatihah ialah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah dan juga disebut sebagai Asy-Syifa. Ya. Surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, yakni jampi, dan digunakan oleh para sahabat sebagai jampi. Jadi kita pun jampi dengan suratul Fatihah. Saya bacakan suratul Fatihah pada dia. Kemudian saya bacakan 3 kul ataupun mu'awwizatain. Bermula dengan suratul Ikhlas, kemudian suratul Falaq dan surah An-Nas. Bila masuk surah An-Nas, terutama sekali pada ayat min syarril waswasil khannas, dia muntah. Ya, remaja tu muntah dengan banyak sekali. Muntah apa? Muntah air. Air banyak. Dengan lendir lah, air dan lendir. Muntah. Dia muntah sebanyak-banyak dan saya tepuk dada. Makin saya tepuk dadanya, semakin dia muntah. Makin banyak. Ya, saya tepuk dada dia. Dan saya teringat satu hadis, iaitu hadis Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Uthman bin Abil As ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika dia mula-mula masuk Islam, dia antara orang yang sering diganggu oleh syaitan, sering diganggu oleh jin. Dan ada satu riwayat di mana dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia sering diganggu ketika dalam solat sehingga dia tidak tahu apa yang dibacanya. Dan apa yang Nabi buat? Nabi tepuk dadanya 3 kali dan Nabi kata, ukhruj aduwallah. Jadi itu yang saya buat pada remaja tadi. Saya tepuk dadanya dan sambil saya kata, ukhruj aduwallah. Jadi dia muntah dengan banyaknya.
Dan lepas muntah, dan bila kita ruqyah, saya baca lagi dan dia dah berhenti muntah. Dia kelihatan agak penat, agak long lie. Dan saya kata padanya, adik macam ni, esok pagi ajak mak ayah datang jumpa dengan ustaz. Itu saya kata pada dia. Ajak mak dengan ayah datang jumpa ustaz. Okay? Jadi dia balik, dan memang pagi keesokannya dia datang bersama dengan ayah dan ibunya. Dan saya pun sampaikanlah apa yang berlaku pada malam tersebut, dan saya berikan sedikit tazkirah. Saya kata ini merupakan gangguan syaitan. Inilah dia was-was, yakni hasutan, bisikan syaitan, gangguan syaitan. Ini tahap yang sangat-sangat kronik, ya. Sampaikan dia tak boleh sujud, tak boleh ikut imam untuk sujud. Jadi ada jin, sebab simptom jin ni lah, bila kita ruqyah, kita baca dengan ayat Quran, jin ni akan keluar melalui muntah. Jadi dia muntah dengan sangat banyak sekali, maka ia merupakan antara simptom gangguan jin. Jadi hari tersebut, di mana dia datang bersama ayah dan ibunya, saya ruqyah dia sekali lagi, dan dia muntah sekali lagi. Dia muntah lagi. Dan pada mulanya ayah dan ibu tak percaya. Ayah dengan mak dia macam ragu-ragu, macam betul ke anakku ada gangguan? Sebab nampak macam okey, nampak macam biasa. Tapi bila saya ruqyah dan dia muntah sekali lagi, dan barulah mereka macam percaya, mereka sedar yang rupa-rupanya anak mereka ada masalah. Selepas tu saya pun ajarkan remaja ini amalan-amalan untuk benteng dirinya, terutama sekali zikir pagi dan petang. Subhanallah. Dan begitulah dalam video-video yang sebelum ini pun, kalau tuan-tuan perempuan follow, ya, video siri diari seorang mu'alij, saya sering kali berpesan agar jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang adalah benteng. Ia adalah pelindung diri, yang mana amalan-amalan itu, doa-doa itu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan wahyu, sebab Nabi kata, apa saja yang Nabi kata, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah wahyu. Dalam surah An-Najm Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidaklah berkata-kata, yakni Muhammad tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya, tetapi ia menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zikir pagi dan petang saya ajarkan pada pelajar itu untuk diamalkan, dan alhamdulillah saya kata pada ibu dan ayahnya, jika ada masalah lagi, datang semula berjumpa dengan saya. Tetapi alhamdulillah sejak hari itu tidak ada lagi aduan daripada remaja tersebut, dan saya bersangka baik, saya sangka dan saya rasa masalah tersebut mungkin sudah tidak ada lagi padanya. Allahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajaran ibrah daripada kisah ini ialah syaitan ataupun jin ini akan senantiasa mengganggu manusia. Menjadi kewajipan pada diri kita sendiri untuk sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah dengan lafaz-lafaz zikir dan kaifiat-kaifiat zikir yang diajarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah ibadah. Ibadah ini datang daripada wahyu. Kita jahil, kita sebagai manusia biasa, kita jahil tentang wahyu, benda-benda yang ghaib. Maka kita berdasarkan pada panduan ilahi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi belajarlah, carilah guru yang mengajar perkara yang betul, yang menyebutkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang senantiasa mengajak manusia untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan insya-Allah anda akan menjumpai ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang sahih. Yang sahih maksudnya yang benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau baginda adalah pemimpin kita, penghulu segala manusia, sayyidun nas, manusia yang pertama akan masuk syurga, manusia yang pertama akan mengangkat kepalanya memohon syafaat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Allahu akbar. Jadi jangan lupa untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Belajarlah sunnah Nabi, dan insya-Allah dengan itu menjadi asbab Allah SWT melindungi kita daripada gangguan syaitan yang direjam.
Dan satu lagi tips daripada sunnah untuk menghilangkan was-was ataupun gangguan dalam solat dengan cara kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita ludah ke kiri dengan ludahan yang perlahan, bukan ludah dengan kahak, tidak, ludah dengan tiupan yang sedikit ke sebelah kiri, dan insya-Allah gangguan itu akan hilang daripada kita. Itulah tips sunnah Nabi SAW yang mudah untuk kita amalkan jika ada gangguan. Kerana sememangnya ada sejenis jin yang diberi nama khinzib ataupun khinzab yang akan datang kepada musallin, yakni orang-orang yang solat, untuk mengganggu kekhusyukan mereka dalam solat. Allahu a'lam bissawab. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu daripada ilmu-ilmu Quran dan Sunnah. Segala yang benar daripada Allah Azza wa Jalla, salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga syaitan. Aku liqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.